Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Sarah binti Akut Zubir dari Politeknik Sultan Azlan Shah akan membentangkan kajian yang bertajuk Kajian Kekuatan Mampatan Penurak Bata Pasir Saling Mengunci Interlocking Pavers Sandbrick dengan penggunaan cangkerang sebagai bahan ganti. Penggunaan penurak bata semakin menggalakkan pada masa kini. Pada awal penggunaan penurak bata ini, ia telah digunakan di dalam pembinaan jalan raya, namun penggunaannya telah berkembang sehingga di dalam industri landscape. Penggunaan penurak bata juga semakin meluas digunakan di kawasan seperti jalan raya, lorong siar kaki, tempat letak kereta, pelabuhan dan lapangan terbang terutama di bandar-bandar yang besar. Unit-unit penurak bata akan disusun mengikut reka bentuk corak susunan yang telah ditetapkan untuk mendapat sifat saling mengunci di antara satu sama lain. Terdapat dua istilah sifat yang khusus digunakan untuk ikatan turapan tersebut iaitu sifat saling mengunci, interlock dan penguncian lockup. Di dalam kajian ini, terdapat beberapa penyataan masalah yang telah dikena pasti, di mana penggunaan pasir yang banyak menjadikan faktor utama terhadap masalah paver brick yang sedia ada, iaitu lemah dan kurang ketahanlasakan. Ini adalah kajian daripada MP Kartik 2017. Penggunaan cengkerang sebagai bahan alternatif di dalam pembuatan penurak bata saling mengunci juga adalah kerana kekurangan bahan mentah dan kos yang tinggi, pengeluaran pasir yang banyak dari dasar sungai telah menimbulkan masalah sehingga menjejaskan alam sekitar dan juga permintaan pasir yang semakin tinggi di mana akan mengakibatkan kekurangan bekalan pasir bagi industri pembinaan. Terdapat dua objektif kajian utama di dalam kajian ini iaitu yang pertama adalah menentukan kekuatan mampatan penurak bata pasir saling mengunci interlocking pavers sandbrick dengan 8%, 10%, 12% dan 14% penggantian cengkerang di dalam bancuhan. Objektif yang kedua adalah menentukan kadar ketupatan penurak bata pasir saling mengunci dengan 8%, 10%, 12% dan 14% penggantian cangkerang di dalam bancuhan. Pelbagai kaedah dan inisiatif telah dibuat oleh para penyelidik untuk menghasilkan penurak bata tanah liat ataupun penurak bata pasir khususnya yang mempunyai ketahanan dan kebolehkerjaan yang tinggi. Penghasilan penurak bata telah dihasilkan dalam pelbagai jenis dan bentuk mengikut tujuan dan kegunaannya. Interlocking boleh ditaktifkan sebagai ketidakbolehan paver brick bergerak secara bebas di antara paver brick yang lain. Interlocking paver brick berbeza dengan bata biasa yang lain di mana ia bersambung antara satu sama lain yang tidak membenarkan pergerakan mendatar bata. Kekuatan sifat interlocking ini bergantung kepada corak turapan dan jenis bata yang digunakan. Interlocking paver brick yang mempunyai pelbagai bentuk ini memainkan peranan dalam sifat interlocking turapan tersebut. Keupayaan fizikal dan nilai estetik yang terdapat padanya di samping kepelbagaian ciri-ciri paver brick seperti kekuatan, bentuk, warna dan saiz menyebabkan penggunaannya semakin meluas sehingga kini. Mengapa cangkerang dijadikan bahan ganti pasir di dalam kajian ini? Ini adalah kerana cangkerang merupakan hidupan air dan mempunyai habitat di kawasan pinggir laut yang berlumpur. Dan cangkerang ini mempunyai 3 lapisan yang berlainan dan kebanyakannya terdiri daripada kalsium karbonat. Cangkerang juga telah merupakan lambakan sisa buangan industri makanan di tapak pembuangan sampah dan ini telah menimbulkan bau yang tidak menyenangkan serta pandangan yang tidak elok di kawasan sekitarnya. Cangkerang juga boleh dijadikan bahan utama untuk menyediakan persekitaran yang lebih selamat daripada bahaya logam berat seperti tembaga dan kadmium. Kajian metodologi. Di sini disertakan proses penyediaan sampel. Nisbah bancuan yang digunakan untuk penyediaan sampel kajian ini adalah 1:6. Cangkerang yang dihancurkan menjadi bahan ganti kepada pasir. Acuan plastik berbentuk zigzag digunakan untuk membuat sampel. 3 sampel telah disediakan bagi setiap sampel kawalan dan juga bagi setiap peratusan cangkerang. Ujian ketupatan dan ujian kekuatan mampatan digunakan untuk prosedur pengukuran. Prosedur pengukuran. Di sini terdapat 2 prosedur pengukuran yang dilakukan di dalam kajian ini. Yang pertama adalah ujian ketupatan. Ujian ketupatan digunakan untuk menentukan kadar ketupatan bagi setiap sampel. Ketupatan mempengaruhi kos pengeluaran dan prestasi fizikal dan mekanikal sesuatu bata. Formula untuk ujian ketupatan adalah
jisim perisi padu kilogram per meter cube. Yang kedua adalah ujian kekuatan pempatan, di mana ujian ini dilakukan untuk menguji kekuatan sampel interlocking pelvis handbrake yang dinilai berdasarkan keupayaannya menyokong beban. Analisis kajian. Terdapat dua analisis kajian untuk dua ujian prosedur pengukuran. Yang pertama adalah ujian ketupatan. Ketupatan bata simen dipengaruhi oleh campuran bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Berdasarkan keputusan yang diperolehi daripada raja di atas, ketupatan pelvis handbrake yang mengandungi 8%, 10%, 12% dan 14% cangkerang dengan nisbah air simen 0.40 tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan dengan sampel kawalan. Hampir keseluruhan sampel bagi setiap peratusan bahan ganti cangkerang mencatatkan kadar ketupatan yang tinggi dan menepati nilai piawaian kadar ketupatan iaitu di antara 1,500 kg per meter cube hingga ke 2,000 kg per meter cube. Walau bagaimanapun, pada sampel 10% penggantian cangkerang, kadar ketupatan adalah rendah iaitu 1456 kg per meter cube ataupun 1456 kg per meter cube. Kadar ketupatan yang tinggi dicatatkan oleh sampel yang mempunyai kadar ketupatan penggunaan cangkerang 8% pada hari ke-7 iaitu 1,561 kg per meter cube. Analisis kajian bagi ujian kekuatan mampatan. Kekuatan mampatan adalah satu aspek penting dalam menilai keupayaan galas beban bagi sesuatu bata. Berdasarkan data yang dianalisis di atas, didapati kekuatan mampatan sampel interlocking pelvis handbrake yang dihasilkan memenuhi piawaian yang ditetapkan dalam MS 76 1972. Nilai kekuatan mampatan interlocking pelvis handbrake yang dihasilkan seperti dalam rajah di atas menunjukkan bahawa peratusan penggunaan cangkerang sebanyak 8%, 10%, 12% dan 14% mempunyai kekuatan mampatan melebihi kekuatan mampatan piawaian yang telah ditetapkan iaitu melebihi 5.2 Newton per milimeter square seperti yang dinyatakan di dalam MS 76 1972. Walau bagaimanapun, peratusan cangkerang sebanyak 10% menunjukkan kadar ketupatan yang paling tinggi iaitu 15.8 Newton per milimeter square pada hari yang ke-28. Peratusan cangkerang 12% pula mencatat nilai kekuatan mampatan yang terendah iaitu sebanyak 9.04 Newton per milimeter square pada hari ke-28. Kesimpulan. Kajian ini menunjukkan bahawa cangkerang boleh digunakan sebagai pengganti pasir dalam pengeluaran interlocking pelvis handbrake di mana penggunaan cangkerang ini dapat mengurangkan lambakan sisa cangkerang di tapak pelupusan sampah sekaligus dapat mengurangkan bau yang tidak menyenangkan serta pandangan yang tidak elok di kawasan sekitarnya. Sampel pelvis handbrake yang mengandungi 8%, 10%, 12% dan 14% cangkerang dengan nisbah air simen 0.40 tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan dengan sampel kawalan dan juga menepati nilai piawaian kadar ketupatan iaitu di antara 1,500 kg per meter cube hingga ke 2,000 kg per meter cube. Peratusan campuran cangkerang sebanyak 8% adalah paling optimal untuk digunakan dalam penghasilan interlocking pelvis handbrake dengan kekuatan mampatan 15.8 Newton per milimeter square dengan kadar ketupatan 1,526 kg per meter cube. Di antara cadangan penambahbaikan bagi kajian ini adalah peratusan penggantian sisa cangkerang boleh dipelbagaikan untuk mendapatkan rentang data yang lebih banyak. Yang kedua adalah mengkaji kesan nisbah reka bentuk campuran yang berbeza juga perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil data yang memuaskan. Yang ketiga adalah mempelbagaikan lagi nisbah air, simen yang digunakan di dalam campuran. Sekian, terima kasih daripada saya.